Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasan kali ini, kumpulan kami terdiri seramai 4 orang ahli, iaitu saya sendiri, Arif Aizat bin Muhammad Rosli, yang kedua Muhammad Aidil bin Abdul Hamid, yang ketiga Firdaus bin Hamdan, dan juga yang keempat Liza Nawati. Kumpulan kami telah memilih Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk tugasan pada kali ini. Pengenalan. Komunikasi yang efektif amat penting dalam setiap hubungan. Jika tiada komunikasi yang efektif, ketidakfahaman atau kesalahfahaman akan mudah berlaku dan akan menyebabkan sesuatu hubungan itu rosak. Begitu juga dalam menyampaikan atau berkomunikasi. Dalam persilangan budaya, setiap bangsa mempunyai cara komunikasi masing-masing, di mana gaya komunikasi tersebut dipengaruhi oleh budaya atau situasi sosial. Yang kedua, setiap individu yang berlainan latar belakang atau budaya perlu memahami perbezaan ini supaya komunikasi dapat dilaksanakan dengan efektif. Edward T. Hall telah membangunkan sebuah teori yang dikenali sebagai teori Hall pada 1976. Menurut Hall, ada dua teori, iaitu High Context Culture dan juga Low Context Culture. Teori ini telah menjadi rujukan pada ahli akademik yang lain dan masih digunakan sehingga kini. Teori High Context Culture dikatakan terdapat pada masyarakat yang mengamalkan budaya kolektif, di mana negara seperti Asia dia menggunakan teori ini kerana mereka terkenal dengan ciri-ciri ketimuran dan sangat menjaga adab sopan terhadap orang lain. Yang kedua, Low Context Culture pula terdapat pada masyarakat yang mengamalkan budaya individu. Contohnya seperti negara luar seperti Amerika Syarikat. Mereka gunakan teori ini kerana mereka dikenali sebagai masyarakat yang lebih berterus terang tanpa berselindung. Pemahaman tentang kedua-dua kategori ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, pola komunikasi. Yang kedua, sikap diri terhadap kesilapan. Yang ketiga, penggunaan komunikasi non-verbal. Yang keempat, reaksi atau ekspresi. Yang kelima, orientasi atau kecenderungan. Dan yang keenam, komitmen terhadap hubungan. Pola komunikasi. High Context Culture mempunyai corak komunikasi yang berlapik dan bersopan, di mana penggunaan seni bahasa mereka lebih halus dalam menjaga hati dan perasaan pihak kedua. Manakala Low Context Culture lebih telus, di mana pola komunikasi mereka tidak berputar-putar dan penyampaian pendapat mereka adalah secara jelas. Yang kedua, sikap diri terhadap kesilapan. Mereka yang menggunakan High Context Culture lebih cenderung mengalah dan menerima kesilapan mereka. Berbeza pula dengan Low Context Culture, di mana mereka tidak mahu mengalah dan lebih cenderung untuk berhujah dan berbalah. Yang ketiga, penggunaan komunikasi non-verbal. Yang High Context Culture menggunakan komunikasi non-verbal seperti gerakan tangan atau anggukan kepala. Kalau yang Low Context Culture, diorang cenderung menggunakan komunikasi verbal, di mana mereka berbicara dengan secara tegas. Yang keempat, reaksi atau ekspresi. Mereka yang menggunakan High Context Culture lebih emosional dan memendam rasa. Mereka lebih memilih untuk berdiam diri daripada mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati. Untuk Low Context Culture, mereka lebih terbuka dalam segala hal. Mereka lebih gemar memberikan reaksi yang ekspresif, terutama dalam mempertahankan pendapat mereka. Yang kelima ialah orientasi dan kecenderungan. Yang High Context Culture ni, mereka lebih kekitaan, menjaga circle. Kalau Low Context ni, mereka lebih terbuka dan tak suka terikat dalam kumpulan, tapi masih lagi boleh berhubung baik di antara satu sama lain. Yang keenam, komitmen terhadap hubungan. Mereka yang High Context ni komitmen dalam hubungan jangka masa panjang. Berbeza dengan Low Context, mereka mempunyai komitmen yang rendah dalam hubungan itu. Kumpulan kami telah memilih Jabatan Kastam Diraja Malaysia, yang mana kami telah mengesan teori High Contact Culture di Jabatan Kastam ini dari segi fleksibiliti masa, yang mana satu ketetapan Key Performance Indicator KPI telah diletakkan kepada setiap individu, pegawai ataupun anggota bawahannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang itu perlu disiapkan dalam masa tempoh 1 tahun.
Sekiranya seseorang anggota ataupun pegawai dapat melaksanakan tugas itu dengan lebih cepat, ia bermakna seseorang itu bekerja dalam bentuk yang efisien kerana dapat menyiapkan kerja-kerja yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Selain daripada itu, kumpulan kami juga dapat mengenal pasti di Jabatan Kastam Diraja Malaysia ini, pegawai dan anggota nya adalah individu yang beranalitikal, yang mana sekiranya sesuatu operasi itu tidak berjalan seperti yang ditetapkan, anggota dan pegawainya akan cenderung dalam menganalisa apa jua yang perlu yang difikirkan untuk menjalankan operasi tersebut dapat diselesaikan dalam tempoh waktu yang ditetapkan. Bagi teori kedua, iaitu low contact culture, di Jabatan Kastam Diraja Malaysia, kumpulan kami dapat mengenal pasti di mana anggota bawahan dan pegawai atasan saling menghormati antara satu sama lain, di mana sekiranya sesuatu perbincangan dibuka, pegawai atasan boleh menerima lontaran idea daripada anggota bawahan dalam perbincangan sesuatu itu, dan sekiranya idea tersebut boleh diguna pakai, pegawai atasan akan mengambil idea yang diberikan oleh anggota bawahannya itu dalam melaksanakan apa-apa operasi yang dikira perlu dan dianggap relevan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 276-070 akan membuat pembentangan berdasarkan iaitu kritikan. Apabila menyentuh low context culture, individu sudah terbiasa mengamalkan budaya high context culture. Akan merasa budaya terlalu terus terang tanpa berkias itu tidak sesuai dengan mereka. Pada kebiasaannya, mereka yang mengamalkan adab menjaga hati ini akan suka memaklumkan hal-hal yang sepatutnya kerana bimbangkan dipandang serong. Mereka yang berbeza budaya komunikasi mempunyai kebarangkalian salah faham atau salah tafsir informasi yang dikongsi. Sebagai contoh, bagi mereka yang mengamalkan high context culture, penggunaan non-verbal komunikasi adalah perkara biasa. Namun, ia mungkin akan disalahfaham oleh mereka yang berbeza pola komunikasi. Isu sekiranya individu yang ingin beradaptasi dengan budaya yang berbeza. Kebiasaan ini akan menyebabkan mereka tertanya-tanya tentang sikap mereka terhadap individu lain adalah tindakan yang betul atau tidak. Mungkin corak pemikiran yang berbeza itu akan menyebabkan output yang terhasil juga berbeza dengan hal yang diharapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lizanawati binti Ismail, nombor metrik 276011, akan menyambung pembentangan berkenaan dengan rumusan daripada kumpulan kami, iaitu pemahaman tentang perbezaan cara komunikasi dalam persilangan budaya menyerlahkan bahawa setiap individu mempunyai cara yang tersendiri dalam komunikasi. Namun, fokus utama dalam komunikasi adalah proses penyampaian maklumat. Perbezaan di antara high context culture dan low context culture menyerlahkan perbezaan di antara komunikasi lisan dan bukan lisan. Okey. Teori Hall
menunjukkan bahawa high context culture akan menggunakan komunikasi yang memfokuskan pada konteks asal, makna dan nada dalam mesej dan bukan hanya perkataan itu sendiri. Namun hal yang demikian diamalkan di dalam low context culture yang mana menggunakan lisan sebagai medium secara sikap kepada kritikan serta bersabar dan bersedia untuk mempertimbangkan pandangan lain supaya komunikasi dapat dilaksanakan dengan efektif. Okey. Di JKDM, pahaman dan penggunaan cara yang betul dalam berkomunikasi sangat penting kerana hierarki yang berbeza menentukan sama ada komunikasi itu efektif ataupun tidak. Setiap individu di dalam organisasi perlu memahami bahawa mereka perlu mengenal pasti, mengadaptasi dengan budaya. Seperti pepatah Melayu ada mengatakan bahawa masuk kambing, kandang kambing mengembik. Masuk kandang harimau mengaum. Begitulah yang diibaratkan untuk individu mengadaptasi budaya yang lain. Dan ini untuk memudahkan proses komunikasi dan setiap informasi dapat dikongsi bagi memastikan sesuatu tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian saja presentation daripada kawan-kawan saya dan saya sendiri. Sekian, terima kasih.